Baik, baru-baru ini Jabatan Perakam Malaysia DOSM telah mengeluarkan data ataupun statistik terkini mengenai iaitu sorotan statistik ekonomi kita iaitu yang pertama untuk tahun 2023 dan kalau kita teliti antara data-data itu menunjukkan bahawa prestasi pasaran buruh kita semakin baik termasuk juga dengan permintaan luar kita menunjukkan prestasi yang menggalakkan. Sudah tentu ia telah mencerminkan keupayaan Malaysia dalam mendepani berhadapan pelbagai cabaran global dan sudah tentu walaupun kita sudah masuk pada bulan Februari kita nak teliti apakah perkara di pasaran ataupun strategi-strategi dalam kalangan pelaburan yang harus kita teliti situasi ketika ini dan bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan dalam membantu pacu pertumbuhan ekonomi negara dan sudah sedia bersama kita dalam talian adalah Abdul Muiz Murhalim merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Terima kasih Muiz kerana sudi bersama saya pada kali ini sekali lagi. Sama. Terima kasih. Baik Muiz, adakah keputusan Jawatankuasa Pasaran Terbuka FOMC US Fed menaikkan kadar faedahnya sebanyak 25 mata asas menepati jangkaan pasaran? Bagaimana bacaan Muiz mengenai keputusan yang dibuat ini? Adakah terdapat kebimbangan, kerisauan ekonomi Amerika yang akan turun dan mungkin mengalami kemelisitan tahun ini? Apakah pendapat Muiz mengenai perkara ini? Melihat kepada keputusan yang dibuat oleh US Fed menaikkan kadar faedahnya sebanyak 25 mata asas secara kasar menepati jangkaan pasaran kerana apabila tekanan inflasi ataupun kadar inflasi di Amerika menunjukkan tanda penurunan, ini menyokong kepada keperluan peningkatan kadar faedah yang lebih perlahan. Jadi keputusan yang dibuat itu adalah menepati jangkaan kebanyakan para pemerhati pasaran kerana dari segi kedudukan kadar faedah 4.5% kepada 4.75% itu sudah hampir kepada kadar inflasi sekitar 4.4% yang diukur berdasarkan core PCE ataupun harga pembelian teras yang diguna pakai oleh Fed. Cuma bila kita lihat dari segi keputusan yang dibuat baru-baru ini, terdapat juga keyakinan bahawa ekonomi Amerika Syarikat dijangka akan mampu mengelak dari segi risiko kemelisitan kerana Fed sendiri terus mengekalkan unjuran bahawa ekonomi Amerika akan terus mencatatkan pertumbuhan positif walaupun jangkaan dari segi kadar pertumbuhan itu adalah lebih rendah berbanding rekod yang dicatat sebelum ini. Tapi sedikit sebanyak kita dapati ini memberi keyakinan bahawa keadaan ekonomi yang mungkin dijangkakan lebih perlahan tidak akan menjurus kepada kemelisitan kerana terdapat keyakinan terhadap kekuatan yang masih kita dapati khususnya dalam pasaran buruh kerana setakat hari ini kita masih dapati jumlah pekerjaan yang dicatat dalam ekonomi Amerika masih mencatatkan peningkatan sehingga data terkini yang dilaporkan pada Disember tahun lalu. Baik, seperti yang Muiz kata, ia mencapai jangkaan ramai pakar ataupun analisis. Jadi bagaimana reaksi dan kesannya kepada Malaysia? Apakah pengukuhan nilai ringgit ke paras RM4.24 berkait rapat dengan keputusan US Fed ataupun disebabkan keyakinan terhadap kedudukan ekonomi negara? Atau adakah keyakinan yang ada sekarang ini bersifat sementara dan tukaran asing ringgit mungkin akan kembali melemah semula? Bagaimana? Ya, berdasarkan pengamatan kami pada sehari sebelum keputusan Fed itu dibuat, ringgit sebenarnya melemah sedikit kepada RM4.27. Dan apabila kita lihat reaksi pergerakan ringgit semalam, ringgit kembali mengukuh kepada RM4.24. Dan ini memang berada dalam jangkaan kami kerana apabila Fed dijangka akan memperlahankan kadar kenaikan faedahnya, ini akan memberi sokongan kepada nilai mata wang serantau termasuklah ringgit. Jadi kami sendiri membuat sedikit perubahan kepada unjuran nilai ringgit untuk tahun ini kerana sebelum ini kami menjangka purata ringgit mungkin akan berada sekitar RM4.30. Jadi berdasarkan peningkatan yang berlaku dalam tempoh 1 bulan yang lalu, kita dapati prestasi ringgit adalah
antara yang terkuat selepas Baht Thailand dan juga Rupiah Indonesia. Dan oleh sebab itu kami menjangka pengukuhan nilai ringgit ini akan berterusan, dan kita mungkin akan dapati ringgit akan berlega sekitar RM4.18 ke RM4.20 pada tahun ini, iaitu lebih kuat berbanding RM4.40 yang dicatatkan tahun lalu. Ini mungkin memberi satu gambaran bahawa terdapat keyakinan terhadap keadaan ekonomi negara, selain daripada jangkaan bahawa Fed mungkin tidak lagi akan menaikkan kadar faedah secara agresif, kerana dari segi seperti yang saya nyatakan tadi, kedudukan kadar faedahnya telah berada pada tahap yang tinggi dan terdapat tanda-tanda inflasi di Amerika dijangka akan terus lebih perlahan dalam bulan-bulan akan datang. Sentuh mengenai kadar faedah tadi, masih terdapat tanda tanya sama ada BNM akan terus menaikkan OPR lebih tinggi berbanding para sedia ada, iaitu 2.75%. Bagaimana keputusan US Fed baru-baru ini mungkin memberi kesan kepada keputusan yang dibuat oleh Bank Negara? Ya, saya pasti memang bila kita lihat dari segi perbincangan di pasaran, ramai yang membuat tekaan bahawa keputusan yang dibuat oleh US Fed ini akan menjadi satu sandaran yang mungkin akan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Bank Negara. Tapi apa yang berdasarkan pengamatan saya, faktor utama keputusan Bank Negara untuk mengubah OPR ini akan lebih berasaskan kepada penilaian terhadap kedudukan ekonomi negara serta jangkaan ataupun unjuran mengenai perubahan inflasi mungkin dalam tempoh yang akan datang sekitar 12 ke 14 bulan, kerana ini adalah kebiasaannya tempoh masa yang diambil bagi sebarang perubahan dasar monetary kepada pertumbuhan ekonomi negara juga ke atas kedudukan inflasi. Jadi bagi saya keputusan yang bakal dibuat Bank Negara lebih tertumpu kepada dalam prestasi ekonomi dalam negara, walaupun tidak dinafikan antara faktor ataupun data-data yang turut dinilai turut mengambil kira keputusan yang dibuat oleh US Fed. Contohnya kalau kita lihat keputusan yang dibuat oleh Bank Negara 2 minggu lalu untuk tidak menaikkan OPR, ini menunjukkan sebenarnya bukanlah menjadi satu sandaran bagi Bank Negara untuk mengikut keputusan yang dibuat oleh US Fed. Cuma kita masih menjangka OPR mungkin akan dinaikkan lagi melihat kepada kedudukan ekonomi yang semakin bertambah baik, dan masih terdapat tanda-tanda tekanan harga dalam negara juga kita dapati juga adalah daripada tekanan perbelanjaan yang terus meningkat, dan ini bagi saya mungkin memberi ruang kepada Bank Negara untuk terus menaikkan OPR kepada paras 3% pada mesyuarat dasar monetary akan datang. Baik, Muiz bercakap mengenai bajet 2023 yang bakal dibentang semula pada 24 Februari nanti. Adakah kita akan melihat sebarang perubahan signifikan bagi dasar fiskal kita? Apakah jangkaan ataupun unjuran serta harapan Muiz fikir yang perlu ada diberi keutamaan dalam kerajaan perpaduan dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan kali ini? Okey, secara kasar bagi saya bajet mungkin akan terus memberi tumpuan memberi sokongan kepada rakyat dan juga usahawan. Cuma dari segi sebarang perubahan dasar fiskal, contohnya dari segi rombakan sistem percukaian ataupun keputusan untuk memperkenalkan subsidi bersasar tu mungkin akan memerlukan kerajaan mengambil masa yang lebih panjang untuk memastikan pelaksanaannya dijalankan dengan lebih baik. Tapi dalam kata lain, apa yang saya jangkakan mungkin tidak akan berlaku sebarang perubahan drastik dari segi kedudukan fiskal. Malah saya menjangka kerajaan mungkin akan menumpukan kepada projek-projek berimpak tinggi, iaitu projek-projek ataupun program yang mempunyai nilai gandaan ataupun multiplier effect yang lebih besar. Dan saya percaya berdasarkan apa yang diumumkan kerajaan, saya dapati fokus utama lebih kepada memastikan pelaksanaan ataupun implementation yang dibuat itu adalah lebih telus, dan ini bagi memastikan setiap bantuan itu sampai kepada golongan sasar yang cuba dibantu. Dan secara kasar kami menjangkakan
peningkatan perbelanjaan kerajaan ini juga secara tidak langsung akan turut membantu menyokong pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini. Baik, sudah tentu itu adalah perkongsian menarik oleh iaitu pakar kita Abdul Muiz Morhalim, pakar ekonomi MIDF Research, kerana bantu kami fahami kepentingan dalam memahami dasar dan polisi dan bagaimana ia mempengaruhi ekonomi negara kita, serta kita perlu pentingnya ambil setiap usaha dan peluang agar kita diambil kira secara holistik bagi membantu pacu pertumbuhan negara pada masa akan datang dan pada masa tahun-tahun seterusnya. Terima kasih Muiz. Terima kasih.